Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sambung lagi insya-Allah muzakarah kitab Matan Safinatul Najah. Dan alhamdulillah kita dah masuk pada perbahasan yang baru mengenai bab tayammum. Jadi insya-Allah pada hari ini kita akan belajar sebab-sebab kepada tayammum yang disebut dalam matan kita. Asbabut tayammumi thalathatun. Sebab-sebab kepada keharusan seseorang itu bertayamum ada 3. Faqdul ma', tidak ada air, wal maradu, sakit, yang terakhir wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhdaram, perlu kepada air kerana dahaganya hayawan yang muhtaram. Ghairul muhtarami sittatun. Kita akan bincang satu persatu insya-Allah. Jadi disebut dalam matan asbabut tayammumi salasah. Sebab kepada tayamum itu ada 3. Asbabut tayammum. Asbab jamak kepada sabab. Sababun sababani asbab. Sabab pada sudut bahasa ialah ma yutawassalu bihi ila ghairi. Satu perkara yang kita dapat sampai dengan dia ke perkara yang lain. Macam contoh tangga lah. Dengan tangga kita boleh sampai daripada bawah ke atas. Itu panggil sabab. Sabab kepada kita boleh sampai daripada bawah ke atas ialah tangga. Itu sabab. Ma yatawassalu bihi ila ghairi. Satu perkara yang boleh menyampaikan kita dengan dia ke tempat yang lain ataupun ke benda lain, ke perkara lain. Contohnya tangga tadi, daripada bawah kita boleh sampai ke tempat lain, ke perkara yang lain, iaitu di atas, bahagian atas. Sudut urfan, sudut istilah ataupun uruf para fuqaha ataupun ahli usul, sabab bermakna ma yanzam min wujudihi alwujud wa min adamihi aladam li dhati. Satu perkara yang lazim, bila ada dia itu ada sabab, ada musabab. Bila tidak ada sabab, tidak ada musabab. Contohnya bab tayamum, sebab pertama kepada boleh tayamum ialah tidak ada air. Bila tidak ada air, maka bolehlah kita bertayamum. Bila tidak ada air, dengan makna ada air, maka tak bolehlah kita bertayamum. Itu sebab. Contoh lain sebab ialah, sebab kepada tayamum ialah sakit. Bila ada sakit, maka boleh kita bertayamum. Bila tidak ada sakit, maka tak boleh kita bertayamum. Itu sebab. Jadi dzatih itu adalah kegunaan dia, diperbahaskan secara terperinci dalam kitab usul al-fiqh. Sekarang bukan kitabnya, bukan masanya. At-tayammum pada sudut bahasa bermakna al-qasdu. Pada sudut syarak bermakna isalut turab ila al-wajhi wal yadaini bi syara'ita makhsusatin. Kita sampaikan turab, iaitu debu, ke muka dan juga kedua tangan dengan syarat-syarat yang khusus. Itu kita panggil tayammum. Isalut turab, kita sampaikan debu ke muka, enggak keseluruhan muka dan juga kedua tangan sampai ke siku dengan syarat yang tertentu. Itu dipanggil sebagai tayammum pada sudut istilah. Sebab kepada keharusan tayammum disebut dalam kitab kita 3. Tapi dalam kitab-kitab yang lain ada sebut 7. Ada sebut 7. Ya sa'ili asbabahil litayammumin hiya sab'atun bisama'iha tartahu. Wahai orang yang bertanya sebab-sebab kepada halalnya tayamum, ianya ada 7. Kalau kamu dengar 7 ni, kamu akan rasa tenang, tartah. Yang pertama faqdun, hilang air, tak ada air. Yang kedua khauf, kamu takut guna air kat badan sebab sakit, ataupun takut nak ambil air sebab ada harimau dan sebagainya pada air tu. Yang ketiga hajat, ada hajat untuk guna air. Ada hajat untuk guna air, buat makan, buat minum. Jadi tak payahlah berwuduk. Tayamum sahaja, air itu buat minum. Yang keempat idlal, hilang air, tak jumpa pahman letak. Maradun yashukku, sakit yang menyebabkan kalau guna air makin sakit. Jabiratun, ada penutup. Ada penutup pada badan ni. Orang panggil apa? Kita sakit, lepas tu kita balut, ada balutan lah. Wajrahu, ada juga luka. Jadi ada tu 7.
Sebahagian ulama yang lain sebut ada 5. Mereka jadikan 5. Yang pertama, hilang air, faqdul hissi, memang tak jumpa air, cari-cari tak jumpa. Yang kedua, takut untuk mendapatkan air. Air ada, tapi kalau pergi ambil air kena bunuh. Ada orang nak bunuh lah. Wal jahlu bil ma', jahil air kat mana. Ataupun lupa. Asal tahu letak bawah meja, tapi lupa, tak ingat pas mana tahu. Tak, cari-cari tak jumpa. Sebab apa tak ingat? Yang dia letak air tu di bawah meja. Yang keempat, ada hajat untuk guna air. Yang kelima, takut guna air menyebabkan perkara-perkara yang mudarat pada badan. Itu disebut oleh Sahib Bushral Karim dalam kitabnya. Dan ketahuilah olehmu, sebab yang mengharuskan boleh tayamum pada hakikatnya ada 2 sahaja. Yang pertama, kita lemah untuk gunakan air secara hissi ataupun secara syarak. Itu sahaja, 2 je. Yang pertama, lemah guna air secara hissi, secara his. Memang tak jumpa cari air. Tu lemah lah nak guna air sebab air tak ada. Ataupun lemah nak guna air pada sudut syarak. Air ada tapi syarak izinkan, syarak yang tibarkan kita ni tak mampu guna air, sebab kita sakit dan sebagainya. Jadi ada 2 sahaja pada hakikatnya sebab kepada harusnya menggunakan air. Okey. Lepas tu apa yang kita sebut tadi mula-mula tu, ada yang sebut 7, ada yang sebut 5. Semua tu akan kembali kepada 2 perkara yang kita sebut, iaitu lemah untuk guna air pada sudut hissi, lemah untuk guna air pada sudut syar'i. Okey, kita baca apa yang duduk dalam matan. Yang pertama, perkara yang mengharuskan kita guna air ialah faqdul ma', tidak ada air. Tu. Tak ada air secara his. Secara hissi ni maknanya memang air tak ada sungguh lah. Bila air tak ada air, apa tu, paip kat luar rumah tak ada air, tak ada air. Cari keliling tak ada air. Rumah jiran tak ada air. Tak, memang tak ada air sungguh. Maka ketika itu orang yang berhadas kecil dan juga berjunub, kalau yakin tidak ada air, dia boleh terus bertayamum. Contohnya diiklankan di TV, memang tidak ada air di kawasan Kuantan ni. Rumah dia memang tak ada air dah. Kawasan Kuantan ni juga tidak ada air. Jadi yakin tidak ada air. Tak. Ketika itu ahlan wa sahlan, terus boleh bertayamum. Walau bi khabari adlin, walaupun orang yang memberi tahu kita tu tentang ketiadaan air itu seorang yang adil, sudah memadai, kita terima katanya dan terus kita boleh tayamum. Itu kalau yakin tidak ada air. Orang yang berjunub, berhadas besar dan juga berhadas kecil boleh terus bertayamum. Okey, kalau seseorang itu, kalau orang yang berjunub dan juga berhadas besar itu kalau orang yang berjunub dan juga berhadas kecil itu zon ada air. Zon maknanya 51 sampai ke 99%. Perasaan di dalam hati adanya air. Ataupun syak 50-50. 50 perasaan dalam hati kata ada air, 50 kata tidak ada air. Ataupun waham, daripada 1 sampai 49. Dia rasa-rasa ada air, waham. Dalam 3 keadaan ni, zon, syak ataupun waham, maka wajiblah bagi orang yang berhadas kecil, hadas besar mencari air. Bagi setiap tayamum, nak sembahyang zuhur kena cari air, nak sembahyang asar kena cari air, nak sembahyang maghrib kena cari air. Dan cari air pula mesti selepas masuknya waktu bagi setiap solat. Nak cari lagu mana? Cari dalam rumah dulu. Rumah sendiri, dalam bilik sendiri, dalam rumah sendiri. Kalau tak jumpa juga, cari kat keliling rumah-rumah jiran. Wajib cari air di rumah jiran itu kalau orang yang berhadas kecil atau berhadas besar itu dia sangka jiran tu, kalau dia pergi minta, jiran tu akan bagi air. Dan dia sangka air ada pada rumah jiran. 2 syarat. Wajib mencari air di rumah jiran-jiran dengan 2 syarat. Pertama, orang yang berjunub, orang yang berhadas kecil sangka air memang ada di rumah, air ada di rumah jiran-jiran. Dan dalam masa yang sama mereka sangka juga akan diberi air oleh jiran-jiran mereka kalau mereka minta. Kalau tidak ada juga di rumah jiran, maka kena tengok depan, belakang, kiri, kanan.
tu depan belakang kiri kanan. Kalau dia duduk di tanah yang rata lah. Kalau perlu maka kena berjalan sekadar hadul ghaus. Hadul ghaus ni 300 hasta. 300 hasta ni. Ini satu hasta. 300 kali. 300 hasta depan, belakang, kiri, kanan. Kena kita tengoklah sikit, tengok ada ke tak. Tak. Takut ada sungai ke perigi yang kita tak tahu tak. Kena kita tengok. Begitu. Tak. Okey. Selesai kat situ. Itu kalau kita zon ada air, syak ada air ataupun waham ada air. Kalau yakin ada air, tadi mula-mula saya terang yakin tidak ada air. Ni yakin ada air. Yang mula-mula kita terang yakin tidak ada air. Ketika itu terus boleh tayamum. Yang kedua saya terang zon ataupun syak ataupun waham ada air. Bukan tidak ada air. Zon, syak ataupun waham ada air. Ketika itu wajib cari dengan cara yang telah kita sebutkan. Keadaan seterusnya, orang yang berhadas kecil, hadas besar, yakin ada air. Yakin ada air. Lawan yang pertama yakin tidak ada air. Ni yakin ada air. Maka ketika itu tengok keadaan. Kalau dia yakin ada air, ataupun mereka, iaitu orang yang berhadas kecil dan juga berhadas besar, yakin ada air, dan air itu tidak jauh daripadanya. Tidak jauh itu bermakna hadul qurb, had yang dekat, kadar yang dekat, lebih kurang dalam 9,000 hasta. 9,000 hasta, lebih kurang dalam 4.5 km kalau tak silap. 4.5 km. Jadi dia yakin ada air dalam 4 km di hadapan dia, ataupun di belakang, ataupun di kiri kanan. Ketika itu wajib dia pergi ambil air. Okey, kalau dia yakin ada air tapi lebih daripada 9,000 hasta. Contoh dia duduk kat Kuantan ni, yakin ada air tapi kat Jengka tu. Tu. Itu berapa ratus kilometer dah. Ketika itu tak wajib dia cari lah. Ataupun yakin ada air, cuma tempat yang ada air tu 10 km daripada tempatnya, tidak wajib dia cari air dah. Tidak wajib dia pergi ke tempat tu untuk ambil air, tak wajib. Yang wajib kalau dia yakin ada air dan tempat ada air tu daripada tempat dia duduk tu dalam 4.5 km. Ataupun 5 km begitu. 9,000 hasta. Ada lebih daripada kadar itu, walaupun yakin ada air, tidak wajib kita pergi dan terus kita boleh tayamum. Okey. Dan ketahuilah oleh kamu, wahai pelajar, wahai diriku juga, sebab kita masing-masing belajar, tidak wajib mencari air langsung. Sama ada had yang dekat ataupun had yang jauh, ataupun hadul ghaus tadi. Jadi kita ada 3 had, 3 kadar. Yang pertama hadul ghaus 300 hasta depan, kiri, kanan. Yang kedua hadul qurb, lebih kurang 9,000 hasta, 4.5 km. Yang ketiga hadul bu'd, had yang jauh, lebih daripada 4.5, 1 km, 10 km. Itu ketahuilah, tidak wajib cari air langsung, sama ada pada had al-ghausi, haddul bu'di atau haddul qurbi. Tidak wajib cari air, kecualilah kalau kita yakin aman ke atas roh kita, nyawa kita, ke atas keselamatan anggota badan kita, ke atas keselamatan duit kita, ke atas keselamatan ikhtisasat al-muhtaramah, barang-barang milik kita lah. Ni seperti baja yang bercampur najis, seperti anjing buruan. Itu dalam fiqh tidak dipanggil harta, dipanggil ikhtisasat, perkara yang khusus untuk kita tapi dimulakan oleh syarak, perkara yang najis. Okay. Tapi dia tu di bawah tangan kita panggil ikhtisasat al-muhtaramah. Kalau harta benda yang bersih, kereta motor tu bersih belaka, suci belaka, tu kita panggil malun, harta. Kena aman belaka tu. Kena aman juga daripada kita terlepas, kita tertinggal daripada kawan-kawan. Contoh musafir, kalau sibuk cari air, menyebabkan kita terputus daripada kawan-kawan dah 100 km kat depan, kita masih duduk terhegeh-hegeh mencari air, ataupun tertinggal nak kejar mereka. Kena selamat juga daripada terputus hubungan daripada kawan-kawan, dan juga selamat daripada keluarnya waktu. Tu. Dengan makna kalau nak cari air,
Sangka ada air, dia zon ada air dalam 5 kilometer daripada tempat dia. Tapi kalau pergi cari air tu menyebabkan dia sembahyang luar waktu, ketika itu tak wajib dia pergi cari air lah. Sembahyang dengan tayamum sahaja dan sembahyang dalam waktu. Dia yakin ada air contohnya. Di apa? 5 km, 4 km daripada tempat dia. Tapi kalau pergi tak, dia akan dibunuh dalam perjalanan, ataupun anggota badan dia dikerat, dipotong-potong, hartanya dicuri, sama ada harta yang dia bawa ketika mana nak pergi cari air ataupun harta yang ditinggal dekat rumah, ataupun dia risau kepada anak bini dia dirogol, dibunuh, tak, dikacau. Okey. Ketika itu tak wajib dia cari air, malah dia boleh bertayamum terus. Okey. Naam. Daripada keumuman yang telah kita beritahu ke atas, kita sebut tidak wajib cari air secara mutlak. Sama ada had qurb, had yang ghauth, had al-qurb, hadul bu'. Tidak wajib cari air kecuali kalau aman pada jiwa, pada anggota, pada harta, pada ikhtisasat al-muhtaramah. Kalau ikhtisasat al-muhtaramah tu milik orang lain. Kalau aman daripada terpisah daripada kawan-kawan dan juga aman daripada keluarnya waktu. Okey. Lepas tu ada istidrak. Istidrak ni ada perkara yang terkecuali daripada perkara yang umum yang telah kita sebut di atas. Na'am in tayaqqana wujud al-ma' bihad al-ghawth aw al-qurbi lam yushtaratu al-amnu 'ala al-ikhtisas wala 'ala al-mal alladhi yajibu badluhu lima'i al-tuhri thamanan wa ujratan. وقد لا يشترط الأمن على خروج الوقت إن تيقن الماء في حد الغوث. Benar. Kalau orang yang berhadas kecil, hadas besar, tak yakin ada air pada had ghaus, yakin ada air dalam 300 hasta daripada tempat dia duduk, yakin ada air dalam 45 km daripada tempat dia duduk, ketika itu tidak disyaratkan aman ke atas ikhtisasat. Dengan mana kalau dia pergi ambil air, yang air itu berada 4 km daripada tempat dia, tak menyebabkan ikhtisasat dia dibunuh, dicuri. Contoh bajanya dicuri, anjing peliharaannya untuk jaga rumah, jaga kebun dicuri, ketika itu wajib dia pergi juga untuk mendapatkan air. Itu kalau yakin ada air pada had qurb dan juga had al-ghawth. Begitu juga tidak wajib aman ke atas harta yang wajib dikeluarkan untuk beli air. Untuk beli air. Sebab memanglah kalau dia pergi ke sana, contohlah dia ada air 40 km daripada tempat dia, tapi bila pergi sana kena beli air. Jadi bila beli air, harta dia tidak terselamat. Tidak terselamat dengan mana kena keluarkan duit tu daripada poket dia. Ketika itu wajib pergi jugalah dan beli air tu. Ataupun nak pergi ambil air tu kena sewa Uber, Grab, kena sewa untuk dapatkan air. Tidak diwajibkan aman duit dia. Mana kalau tidak kalau duit dia terpaksa dikeluarkan juga untuk cari air, untuk ambil air yang dia yakin ada pada hadul ghus dan juga hadul al-qurb, maka wajiblah. Juga tidak disyaratkan aman ke atas keluarnya waktu kalau orang yang berhadas kecil, berhadas besar, yakin ada air pada hadul al-ghus. Jadi aman ke atas keluar waktu disyaratkan pada hadul al-qurb, hadul al-bu'. Nak cari air pada hadul qurb, cari air pada hadul al-bu'. Contoh, ketika itu disyaratkan kamu mesti solat dalam waktu. Kalau kamu cari air menyebabkan kamu solat luar waktu, kamu solat terus, tak payah cari air. Wajib kamu solat terus dengan tayamum, tak payah cari air. Tapi kalau hadul ghauth, air ada, yakin ada air dalam 300 hasta daripada rumah dia, 200 hasta daripada rumah dia, dah jumpa air, dekat sangatlah. 150 meter ke 150 meter, dekat-dekat, sangat dekat. Dalam 300 hasta tu dekat sangat. Jadi dia yakin ada air dalam hadul al-ghauth, ketika itu wajib dia cari air, walaupun ketika dia nak pergi cari air tu dalam hadul ghauth tu menyebabkan waktu zuhur keluar, wajib pergi juga sembahyang luar waktu, tidak ada masalah, dibenarkan oleh syarak. Begitu. Selesai. Itu yang pertama. Boleh rujuk kitab Nailur Rajab. Saya baca daripada Nailur Rajab. Saya tak baca daripada banyak kitab. Kalau baca banyak kitab saya jadi serabut. Dah jadi panjang sangat perbahasan dia. Sebab kitab fiqh ni banyak sangat.
Jadi saya tak nak baca banyak kitab sebab apa? Bukan tak boleh. Ada boleh, yang boleh baca. Cuma takut perbahasan tu jadi luas sangat. Satu lagi menyebabkan orang bosan lah, lama sangat satu perbahasan. Kita tak nak lagu tu. Yang saya ajar ni, insya-Allah kalau faham boleh baca dah Taqrib Sadidah, Nailur Rajak, Kasyifatus Saja, Ghayatul Munah pun boleh faham. Apa lagi? Syarah ke atas matan Safinah tu insya-Allah lah. Tapi taklah faham 100%. Dah. Bajuri pun insya-Allah boleh faham. Tapi tak boleh faham 100%. Belajar sedikit-sedikit. Bab tayamum ni pun saya pening belajar. Bab tayamum, bab haid, nungging kepala pakai bawah, kaki pakai atas, nak faham ke benda ni lah. Tapi sabarlah sikit-sikit. Belajar begitu. Belajar style dia begitu. Kalau duduk sekali jadi alim, berlambat-lambat orang alim, berlambat-lambat orang berilmu. Tapi sebab apa tu, kebanyakan orang jahil bab lagu ni. Fardu ain, kita bukan sebut level tinggi tak, fardu ain, kebanyakan manusia jahil. Sebab satu tak nak belajar lah. Level-level yang lebih tinggi sebab apa orang ramai tak tahu. Sebab susah lah. Makan masa, makan waktu, makan pengorbanan, makan duit, makan banyak benda. Jadi tak ramai yang berminat. Tapi kalau kita minat, alhamdulillah. Selesai. Apa tu? Perkara kedua, sebab kedua yang mengharuskan tayamum daripada 3 perkara dalam kitab matan Safinatin Najat ialah al-marad, sakit. Sakit juga kita boleh berpindah daripada guna air kita tayamum. Malah wajib tayamum. Sakit yang lagu mana? Sakit yang memang dah ada pada badan kita. Ataupun tak ada lagi sakit, tapi kalau guna air menyebabkan sakit. Begitu. Jadi kita boleh guna air kalau memang kita sedang sakit. Ataupun kita tak sakit, tapi kalau guna air menyebabkan sakit. Jadi orang yang berhadas kecil, berhadas besar boleh guna air. Dengan syarat sedang sakit ataupun akan sakit kalau guna air. Sakit yang lagu mana? Sakit yang kalau dia guna air dia takut dia mati. Satu. Sakit yang kalau dia guna air menyebabkan anggota badan dia ada yang tidak berfungsi. Tangan melek boleh guna, boleh gerak. Kiri kanan atas bawah. Kalau dia guna air, tangan tu ada tapi tak boleh gerak. Krem, rosak. Boleh guna air. Boleh guna debu tayamum. Ulang balik. Orang yang berhadas kecil boleh dan juga berhadas besar boleh guna debu, boleh tayamum. Silap. Boleh tayamum dan boleh meninggalkan air. Mana tak payah berwuduk, tak payah mandi wajib. Kalau dia takut guna air menyebabkan dia mati ataupun menyebabkan manfaat anggota badan rosak, ataupun menyebabkan anggota badan tu sendiri rosak. Tak ada manfaat. Manfaat anggota badan. Anggota tu masih wujud tapi manfaat hilang. Boleh dah guna debu, boleh tayamum. Ataupun anggota badan tu sendiri patah ataupun tercabut sebab guna air, contohlah. Ketika itu juga boleh bertayamum, kita boleh tinggalkan daripada guna air. Ataupun tu kedua dah. Kita sebut 3 lah mudah. Ataupun yang keempat ialah tuli mudati marad. Kita sakit, kalau guna air menyebabkan sakit kita tu sepatutnya boleh sembuh 2 minggu, jadi 3 minggu, jadi sebulan baru sembuh. Jadi sakit level sama 90% sakit, level sakit tu. Tapi tempoh nak sembuh tu, kalau guna air menyebabkan makin lambat. Kalau tak guna air 2 minggu sembuh dah. Kalau kita guna air, basuh guna air, makan 3 minggu 4 minggu, ketika itu juga kita boleh berpindah kepada debu. Tu. Ataupun tempoh yang kelima, tempoh kita nak sembuh sama, guna air ke tak guna air ke 2 minggu. Cuma kalau guna air makin sakit, sembuh sama, 2 minggu sembuh. Guna air tak guna air 2 minggu sembuh. Cuma makin sakit lah kalau kita guna air. Juga boleh guna debu tayamum. Itu yang kelima. Yang keenam, kalau guna air menyebabkan hudus syai'un fahish, berlakunya kesan yang buruk pada badan yang zahir. Pada badan apa? Pada badan yang zahir. Contohnya apa? Muka kita warna hitam, warna coklat macam saya ni. Air sekali, kalau guna air menyebabkan putih sini. Putih sungguh. Buruk dah nampak. Ataupun kawan tu putih, kalau guna air menyebabkan sini hitam. Tumpuk pula besar, tumpuk hitam tu. Kalau tumpuk kecil sikit tak ada masalah, ni besar. Tak, waktu tu boleh dah guna debu. Ataupun menyebabkan
ada lubang sikit, ataupun kering, ataupun benda yang kering jadi basah, ataupun menyebabkan ada lubang kekal, ataupun ada menyebabkan daging bertambah. Itu semua perkara-perkara yang menyebabkan kita boleh tukar daripada guna air kepada tayamum. Cuma yang terakhir tadi, iaitu menyebabkan kesan yang buruk itu hendaklah pada anggota yang zahir. Anggota yang zahir ialah anggota yang terlihat, terbuka ketika mana kita bekerja. Kita buka muka, dan juga tangan lah. Tangan sampai ke siku ni. Ini yang biasa nampak ketika mana kita bekerja. Kalau guna air menyebabkan hitam, kita putih, hitam kat sini. Kalau guna air menyebabkan hitam kat sini, ataupun kita hitam menyebabkan putih kat sini, bulat, putih kat sini, ataupun menyebabkan ada lubang kat tangan ataupun dekat muka, ketika itu kita boleh guna debu. Okay. Kalau tempat yang akan yang menjadi hitam itu di tempat-tempat yang jarang kita buka, memang kita tak buka lah. Contoh perut, bahagian peha. Ketika itu kalau mudarat itu tidak seperti mudarat yang mula-mula kita sebut, tidak menghilangkan nyawa, tidak menghilangkan manfaat anggota badan, tidak makin sakit, tidak menyebabkan makin lambat sembuh. Cuma hanya menyebabkan rupa tak comel, kita putih. Kalau guna air, peha kita tu akan jadi hitam. Tapi peha tu tempat kita buka ke tempat kita tak buka, mana orang tak nampak? Tempat orang tak nampak sebab kita tutup. Ketika itu walaupun menyebabkan hitam, wajib basuh dengan air. Sebab tidak wujudnya rasa malu. Tidak wujudnya rasa malu, tidak menyebabkan jatuhnya muruah. Tu tak? Itu. Boleh. Lepas tu kita nak tahu kita tu sakit. Ustaz sebut tadi, boleh tayamum kalau sakit. Sakit yang lagu mana? Sedang sakit, yang kalau kita berwuduk menyebabkan mati, ataupun makin sakit, ataupun lambat sembuh, ataupun kita sihat. Tapi kalau kita guna air menyebabkan mati, ataupun lambat sembuh, ataupun kesan yang buruk. Tu nak tahu mana akan menyebabkan mati, atau akan menyebabkan hilang anggota badan, menyebabkan hilang manfaat anggota badan. Itu melalui tajribah, pengalaman kita sebelum ni. Sebelum ni aku pernah dah guna air dalam keadaan aku sakit lah guna air. Sekarang ni hitam ni, tengok ni, ada hitam ni. Kesan sebelum ni lah aku ingatkan boleh kena air, guna air habis hitam. Ni kalau aku guna pula, hitam pula belah ni. Jadi ada pengalaman sebelum, kita boleh berpegang dengan pengalaman sebelum. Ataupun kita dengar cakap pakar lah. Pakar siapa dia pakar? Bukan ustaz. Ustaz tak pakar, tak payah tanya ustaz abad ni, tanya doktor. Ustaz ada bidang dia. Melainkan kalau ustaz tu doktor, Syekh Yusri boleh lah, doktor pakar. Kalau bukan pakar, jangan bersembang lah abad ni. Nak buat kemas tu boleh, nak bersembang, bolok-bolok lagu tu, nak tunjuk power. Tapi kataan orang tu kita tak boleh pegang, kita tak boleh ambil iktimat. Jadi setiap bidang tu ada orang pakar dia, ada orang yang mahir. Nak kena kadar diri lah. Yang businessman-nya dengan doktornya jangan bersembang pasal agama. Kamu tak belajar agama, duduk diam-diam sudahlah. Lepas tu ustaz ni pula nak baiki motor, kalau tak reti jangan baiki sendiri, rosak motor tu, pergilah ke Pomen. Kalau sakit pergi doktor, jangan makan ubat tak tentu hala. Sebab tu bukan bidang kamu tak tahu lagu mana nak berubat, pergi jumpa doktor. Lepas tu doktor tak tahu nak sembahyang, tak tahu nak berwuduk, jangan buat ukuran kamu sendiri, baca kitab sendiri. Tanyalah pakar dia. Siapa dia pakar? Ustaz tu lah. Jadi sekarang ni itulah suasana masyarakat kita. Masing-masing terutamanya netizen di Facebook, dia pakar semua bidang. Kadang-kadang saya pun jadi pakar semua bidang juga di Facebook tu. Kadang-kadang lah bosan-bosan kita di Facebook, kita jadilah pakar. Okey, baca. Wa'in selesai. Okey. Kalau kita tidak ada pengalaman, saya tak ada pengalaman sebelum ni. Orang adil, pakar yang adil pun saya tak tahu siapa dia. Tak saya nak rujuk. Ataupun tak ada di tempat saya pakar yang saya boleh rujuk, doktor yang saya boleh rujuk. Ketika itu khilaf. Imam Ramli sebut, yallah, guna air juga. Kena guna air. Sebab kamu tidak yakin kalau kamu guna air menyebabkan kematian, menyebabkan rosak anggota badan.
Kamu tajribah, pengalaman pun tak ada, doktor pakar pun kamu tak tanya. Tak. Imam Ramli lebih mudah, Imam Ibn Hajar lebih mudah. Dia kata apa? Dia kata tak apalah, boleh tayamum, cuma nanti dah sembahyang tak kena ulang balik nanti. Itu perbahasan tayamum ni panjang sikit lah. Asbab tayamum tak apalah, kita baca je, tak ada masalah. Okey. Wa in khafa min isti'mali fi ba'd al-badan, kalau orang yang berjunub, orang yang berhadas itu takut guna air pada sebahagian badannya. Dia bukan takut kena air pada seluruh badan, pada sebahagian badan sahaja. Macam mana nak buat? Kita bahagi kepada dua. Pertama orang yang berjunub, yang pertama orang yang berjunub, yang kedua orang yang berhadas kecil. Kita mulakan dengan orang yang berhadas kecil. Dia basuh muka. Dia ada luka di kaki. Dia ada luka di kaki. Luka di kaki tak? Yang tak boleh kena air di kaki. Di muka boleh kena air, boleh. Di tangan boleh, di kepala boleh. Jadi muka basuh dengan air secara sempurna macam biasa. Tangan basuh dengan air secara sempurna macam biasa. Kepala sapu dengan air secara sempurna macam biasa. Kaki, sampai di kaki, contoh ada balutan tak? Tempat yang boleh kena air, wajib kita basuh dengan air. Okey, balutan yang tak boleh kena air tu, tak, kita ganti dengan tayamum. Sebab di bawah balutan tu ada tempat yang tak kena air. Di tempat yang tak kena air tu kita cover dengan tayamum. Tayamum kat mana? Kat kaki tak? Tayamum kat muka lah. Dia ambil debu, tayamum kat muka, lepas tu tayamum dekat tangan. Tak? Bila dah tayamum, maka kaki kita belah kanan tu dah sempurna. Sempurna pada sudah apa? Basuh bahagian yang boleh kena air, tu selesai dah. Lepas tu yang tak boleh kena air tu kita dah cover dengan tayamum. Kita dah cover dengan tayamum. Tak? Lepas tu kita kena ambil air sikit. Tak? Kita kena ambil air sikit. Ambil air tu kalau zero, ambil air sikit, ni air, ambil air itu. Kita sapu di atas balutan itu. Dah selesai dah kaki kanan. Lepas tu kaki kiri sihat-sihat, basuh macam biasa. Kaki kanan, kaki kiri dengan air. Tak? Kalau orang berjunub, dia nak tayamum itu bila-bila masa sahaja. Kalau orang yang berhadas kecil nak tayamum ketika mana sampai kat kaki tu, tak boleh tayamum dulu. Mula-mula basuh dulu muka, lepas tu tangan, lepas tu kepala sampai kat kaki, tu boleh tayamum. Nak tayamum dulu boleh. Bila dah sampai kat kaki nak tayamum dulu boleh, ataupun basuh dulu bahagian yang boleh basuh sebab barulah tayamum ganti kepada tempat yang tak boleh kena air di bawah di kaki itu. Tapi kalau orang yang berhadas besar, orang yang berjunub, bila dia nak bertayamum, ada satu bab juzuk ni, bahagian ni tak boleh kena air ni. Contoh luka parah, luka yang bersangatan lah. Bila dia nak tayamum, dia boleh tayamum dulu, lepas tu mandi, boleh, tak ada masalah. Ataupun dia mandi dulu, tempat yang boleh kena air tu kena ratakan molek sampai sini. Tak boleh kena air ni, barulah dia tayamum ganti kepada tempat yang tak kena air di bawah balutan itu. Okey, selesai. Mana? Okey, baca lagi. Okey. Ini masalah jabirah. Jabirah ini ialah balutan. Kita terluka pada tangan, pada kaki akibat aksiden, akibat kena pisau dan sebagainya, dibalut dengan balutan. Ataupun jabirah juga membawa makna lotion. Kita luka, dia letak lotion kat luka tu, dia letak ubat. Ubat tu tak boleh kena air. Lotion tu tak boleh kena air. Itu dipanggil sebagai satirun jabirah. Itu dipanggil sebagai jabirah. Sama ada memang kain yang menutup bahagian luka, ataupun bahagian luka itu ditutup oleh lotion, ataupun Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ditutup oleh ubat krim. Kalau ada jabirah pada badan, ketika itu ada perinciannya. Perincian yang lagu mana? Wajib kita cabut jabirah itu untuk kita basuh. Wajib kita cabut jabirah itu. Contoh, ni luka ni kat tangan ni. Bila luka dia letak jabirah, ataupun patah dia letak simen apa bagai tu supaya jadi
apa tu dia punya Allahumma salli ala Muhammad, tulang tu bersambung balik. Tak? Okey. Jadi ada perkara yang menghalang daripada sampainya air ke kulit, simen, kain, pembalut dan sebagainya. Ketika itu kita sebut wajib kita cabut simen, wajib kita cabut apa tadi, pembalut itu. Pada 3 keadaan dengan molek. Ini yang saya terang ni mazhab Syafi'i. Kadang-kadang kita terpaksa guna mazhab lain. Memandangkan kita mengajar mazhab Syafi'i, kita terang mazhab Syafi'i. Susah ke senang tu dengarlah dulu. Sudut praktikal itu boleh jadi kita guna mazhab lain. Boleh. Tu. Yang pertama, ayyumkina ghuslu mawdi'an Allah bil ma'. Yang pertama, mungkin kita boleh basuh di bawah jabirah itu dengan air. Mungkin kat sini maksud dia apa? Mungkin kat sini maksud dia mungkin lah. Kat sini maksud dia ialah kalau kita basuh dengan air tidak menyebabkan mudarat yang telah kita sebutkan sebelum ini, seperti kematian, hilangnya manfaat anggota badan dan sebagainya. Jadi ada luka, ada jabirah. Kalau saya cabut jabirah ni, saya boleh basuh dia dengan air kat sini, tak sakit apa pun. Sakit sikit je lah, tapi tidak menyebabkan kematian, tidak menyebabkan anggota badan hilang manfaat, tidak menyebabkan makin lambat sembuh. Tak. Ketika itu wajib cabut dan basuh dengan air. Yang kedua, tak boleh basuh tempat yang luka tu dengan air. Tapi ketika mana diletak balutan tu terlebih, luka besar ni, sikit je bulat ni, 10 cm contoh. Nah, balutannya besar ni. Jadi tempat luka sikit je. Kenapa kamu balut sampai satu tangan nak balut? Jadi tempat-tempat yang sihat yang boleh kena air pun kamu balut sekali. Ketika itu wajib juga cabut untuk apa, basuh bahagian-bahagian yang sihat itu. Yang tak kena air tu tak apalah, yang sihat tu kenapa kamu balut terlalu besar? Cabut balik untuk basuh di bahagian-bahagian yang boleh kena air. Okey. Yang ketiga yang wajib kita cabut jabirah ialah an yakuna bi mawdi'i tayammum wa yumkinu mashu ma tahtahu bit turab. Luka di tempat tayamum. Contoh di sini. Muka dengan tangan lah tempat tayamum. Luka kat sini. Tak boleh kena air, tak boleh kena air. Tapi boleh kena debu tak? Boleh kena debu tak? Kata tak ada masalah kalau kena debu. Wajib kita cabut. Untuk apa? Untuk tayamum dan sempurnakan tayamum tu. Sebab kalau kita tutup ni dengan kain, tayamum tak sempurna, wuduk pun tak sempurna. Sekarang ni air tak boleh kena, tapi debu boleh. Maka kena cabut, kena letak debu juga. Katakan debu supaya sempurnalah salah satu cara bersuci, iaitu tayamum. Walaupun tak sempurna, cara yang paling afdal, cara yang paling molek, iaitu asalnya, iaitu dengan air. Tu lah. Itu 3 perkara. Okey. Kemudian dibincangkan mengenai tempat-tempat yang wajib kita ulang sembahyang. Ni saya terang ni mazhab Syafi'i ni. Untuk amalan boleh jadi kita guna mazhab lain. Kalau guna mazhab ni, orang yang tak sembahyang memang lagi tak nak sembahyang. Tak, kecuali lah kalau dia bertaubat sungguh, biarlah susah sikit pun nak sembahyang jugalah, nak bertaubat, nak mati dah ni. Gunalah mazhab apa pun, saya akan sembahyang juga. Ulang tak ulang, saya akan sembahyang juga, nak bertaubat. Orang yang kuat imannya. Ataupun kita sendiri yang belajar, tak, dan kita ni rasa kuat. Kita guna mazhab Syafi'i secara terperinci ni, secara 100%. Lepas tu kita ulang balik sembahyang pada beberapa keadaan. Ahlan wa sahlan. Tapi kalau sudut fatwa, boleh jadi kita akan ambil mazhab lain yang lebih mudah lah, supaya manusia rasa ringan. Ad-dinu yusrun, agama tu senang. Tak? Ini senang, tak senang juga sebenarnya. Tapi bagi orang yang iman yang kuat. Tapi bagi kebanyakan manusia, iman dia, iman kat sini bukan beriman tak beriman. Iman sini kekuatan dia punya tahap keimanan tu. Tahap apa kita panggil? Nurul iman tu lah. Iman tu ada, setiap orang ada nur iman tu, cahaya iman tu. Itu berbeza-beza ke orang. Okey, jadi wajib kita ulang sembahyang pada 3 keadaan. Yang pertama, jabirah itu, penutup itu ada di anggota wuduk. Ni luka kat sini, tutup dengan ni. Tak? Ataupun dekat tangan lah. Anggota wuduk. Ketika itu sama ada ketika itu sembahyang yang kita sembahyang dengan cara tayamum,
semula. Kalau yang pertama, yang tempat yang wajib kita ulang sembahyang ialah kalau penutup itu di tempat tayamum, di anggota tayamum, muka dan juga tangan. Ketika itu memang wajib ulang lah. Sama ada ketika mana kita letak balutan ini, kita dalam keadaan wuduk ataupun tidak. Ketika kita letak balutan tu, kita letak memang cukup-cukup je luka 2 cm, kita pun letak 2 cm. Ataupun luka 2 cm, kita letak 4 cm lebih. Tak. Wajib juga ulang sembahyang. Sebab apa? Sebab pertama, wuduk kamu tak sempurna. Ni luka. Bawah luka tu boleh kena air, tak boleh kena air. Jadi wuduk sempurna tak sempurna. Bila tak sempurna, tayamum sempurna tak sempurna juga, sebab tak boleh kena debu. Jadi wuduk tak sempurna, tayamum tak sempurna, jadi kena ulang. Semua tak syafi'i. Yang kedua, tempat yang wajib kita ulang. Ada 3 tempat yang wajib kita ulang. Yang kedua ialah tempat luka yang dibalut oleh jabirah itu, tak, yang disimin itu bukan di anggota tayamum, bukan tangan dan juga muka. Contoh kaki, tak, contoh kaki lah. Wajib ulang kalau wayakhudhu minas sahih zaidan ala qadri istimsak sawa'an wada'ahu ala tuhri amla. Luka di kaki. Jadi kaki bukan anggota tayamum. Tak. Okey. Lukanya 2 cm. Tapi kita letak melampau-lampau sampai 10 cm, kita tutup dengan jabirah. Sepatutnya kalau 2 cm luka, kita nak tutup tu mungkin ambil 3 cm. Untuk kita lekatkan dengan seletip tu mungkin 3 cm lah. Kita ambil tepi-tepi tu. Jadi 1 cm kita lebihkan. Tak. Kita panggil qadrul istimsak, kadar untuk kita ikat, lekatkan kita punya balutan tu. Mesti lebih sikit daripada tempat luka tu sendiri. Tak. Ni tak. Lebih daripada kadar istimsak lagi. Luka 2 cm, dia ambil 10 cm. Tu melampau-lampau lah tu. Ketika itu, sama ada ketika mana dia letak jabirah tu, dia dalam keadaan suci, berwuduk ataupun tidak, dia kena ulang juga solat nanti. Tak. Semayang lah dengan tayamum, tapi kena ulang balik solat bila dah sembuh nanti. Tak. Yang ketiga yang wajib dia ulang sembahyang ialah kalau dia letakkan jabirah hanya sekadar luka. Lukanya 2 cm di kaki, dia letak 2 cm penutup. Jadi tidak ambil bahagian yang sihat langsung, bahagian yang sahih langsung tak ambil. Memang luka 2 cm, dia pun letak jabirah tu seluas 2 cm. 2 cm kiri kanan tepi belakang tu lah. Tak. Cuma ketika mana dia letak jabirah itu, dia tu dalam keadaan berhadas. Dia tu yang sedang luka tu, ketika mana dia letak jabirah itu, dia tu sedang berhadas. Hadas kecil ke hadas besar ikutlah. Bukan dalam keadaan suci daripada hadas kecil hadas besar, malah dalam keadaan berhadas. Ketika itu tak kena ulang juga sembahyang nanti. Waktu tu kena sembahyang, wajib sembahyang, syarat suruh sembahyang waktu tu. Nanti kena ulang juga. Okay. Ada 2 keadaan kita tak perlu ulang sembahyang. Bila? Pertama, kalau luka bukan di tempat tayamum. Itu syarat dia. Luka bukan di tempat tayamum. Contoh kaki. Tak. Luka itu 2 cm, kita letak penutup juga 2 cm. Boleh? Luka 2 cm di kaki, bukan anggota tayamum lah. Lepas tu balutan pun 2 cm juga, bukan 3 cm, bukan 10 cm. Memang cukup-cukup untuk tempat luka sahaja. Ketika itu tak wajib ulang kalau kita sembahyang. Boleh. Jadi kita basuh muka dengan air, tangan dengan air, kepala dengan air, kaki belah kanan dengan air, belah kiri tu tempat yang boleh kena air. Lepas tu tempat yang tak boleh kena air tu kita tayamum, muka dengan tangan. Lepas tu kita sapu sikit air di atas balutan tu. Sapu, bukan basuh, sapu. Tak. Tu. Kena ulang tak sembahyang nanti? Tak perlu ulang. Sama ada kita letak jabirah tu, kita dalam keadaan berwuduk ataupun kita dalam keadaan berhadas kecil, tak perlu ulang. Okey. Begitu juga tidak perlu ulang. Gambaran yang kedua yang tidak perlu ulang, surah yang kedua yang tidak perlu ulang sembahyang ialah kalau luka selain daripada tempat tayamum. Dua-dua tempat yang tak perlu ulang sembahyang ni mesti luka selain daripada tempat tayamum. Kalau luka di tempat tayamum, jabirah di tempat tayamum, confirm kena ulang sembahyang. Sebab wuduk tidak sempurna, tayamum tidak sempurna.
Jadi dua tempat tidak berulang sembahyang mesti di tempat yang bukan anggota tayamum. Di kaki contohnya, bukan di muka, bukan di tangan. Di kaki ada luka. Tak. Luka 2 cm tapi kita balut lebih sikit lah supaya boleh melekat molek balutan tu. Jadi 2 cm mungkin ambil 3 cm kita balut. Tak. Ketika kita balut tu, tak, kita balut dalam keadaan kita ni sedang suci. Kita ni sedang dalam keadaan bersuci. Kita bukan berhadas kecil, bukan berhadas besar. Ketika itu, tak, maka tak perlu ulang. Kalau kita letak dalam keadaan kita sedang berhadas, perlu juga ulang. Okay. Jadi kesimpulan, ada 3 keadaan yang perlu ulang sembahyang, ada 2 keadaan yang tidak perlu ulang sembahyang. Okay, yang terakhir, makan sejam juga kali ni makan sejam. Yang terakhir yang perkara yang ketiga dalam kitab kita ni yang mengharuskan untuk kita bertayamum ialah al-ihtiyaju ilaihi ay ilal ma' li'atashi hayawanin muhtaram. Kita perlu untuk guna air untuk bagi minum binatang-binatang yang dimuliakan oleh syarak. Binatang yang dimuliakan oleh syarak ialah binatang-binatang yang haram dibunuh. Binatang di sini, hayawan di sini maknanya ialah kainun hayy, satu perkara yang hidup, sama ada manusia ataupun selain daripada manusia. Yang penting dia tu hidup. Tak. Okey. Jadi kalau kita ada air, tak. Tapi kalau kita guna air menyebabkan anak kita mati, bini kita mati, lembu kita mati, ayam kita mati. Sebab apa? Mereka ni tak ada benda nak minum. Tak. Ketika itu wajib kita bertayamum dan bagi air-air itu kepada anak bini, kepada binatang. Itu maksudnya. Jadi perkara yang ketiga ialah kita perlu air untuk apa? Bagi minum kepada binatang yang dimuliakan oleh syarak. Sama ada binatang itu manusia ataupun binatang. Sama ada manusia itu ada ikatan dengan kita, adik-beradik kita, mak ayah kita ataupun tidak. Yang penting Muslim. Bukan kafir harbi. Sama ada binatang tu milik kita ataupun milik orang lain. Tu. Sama ada kita takut anak kita mati sekarang ataupun akan datang. Sekarang ni kita tak mati. Tak, sebab tadi baru sehari 2 tak minum air. Temu sehari tak minum air. Tapi esok lusa mati sebab tak ada air, sebab kita berwuduk. Kita bodoh pergi berwuduk. Contoh nak tunjuk warak tapi tak belajar. Air sekali apa? Orang mati. Tak. Aw ma'alan wa in dhanna wujudal ma'. Ataupun kita sangka, kita zon, bukan sangka, kita zon sekarang ni okeylah ada air, tapi masa akan datang ni, minggu depan tak ada air dah. Jadi kita sejak daripada sekarang ni kita dah tak guna air dah. Air tu kita simpan, kita tayamum terus. Walaupun air banyak lagi sekarang ni, tapi air tu kita buat stok untuk minggu depan. Tak ada air seminggu ni. Seminggu tak ada air selok kita. Tak. Walaupun air tu tidak ada pada masa akan datang, kita juga boleh dah pada waktu sekarang ni kita menggunakan debu, malah wajib guna debu. Okey. Begitu juga dikatakan sama seperti seseorang itu memerlukan air untuk memberi minum binatang-binatang yang dimuliakan oleh syarak, maka mereka boleh berwuduk. Dikatakan dengan hukum yang sama, maka dikatakan mereka boleh bertayamum. Dikatakan dengan hukum yang sama jika seseorang itu memerlukan air untuk dijual. Dia ada air, tapi dia perlu jual air itu untuk bayar hutang, untuk dia beli makanan. Ketika itu walaupun ada air, wajib dia bertayamum, sebab air itu digunakan untuk dijual, untuk dapatkan duit beli makanan, bayar hutang. Ataupun ada air tapi untuk basuh najis, wajib basuh najis. Lepas tu dia perlu tayamum. Okey. Kalau dia mengingkari perkara tu dengan makna dia berwuduk juga, air sekali, anak tak dapat makan, tak dapat minum, tak dapat nak bayar hutang, tak dapat beli makanan, kita sebut hukum dia berwuduk sah, wuduknya sah. Cuma apa, dia berdosa. Jadi kita sebut sebelum ini ataupun perkara yang ketiga yang membolehkan seseorang itu bertayamum ialah perlu kepada air untuk memberi minum kepada binatang, hayawan yang dimuliakan oleh syarak.
Jadi di sana ada perkara, ada binatang, ada perkara yang hidup, ada benda yang hidup yang dimuliakan oleh syarak. Ada juga yang tidak dimuliakan oleh syarak. Apa binatang yang tidak dimuliakan oleh syarak? Ada 6. 6 perkara ni, 6 benda ni. Kalau kita perlu air, tak, untuk berwuduk, kita boleh berwuduk. Walaupun 6 perkara ni minta air, kita boleh biarkan mereka mati. Dan kita boleh berwuduk. Okey. Macam habis. Yang pertama ialah orang yang meninggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat. Itu kita panggil tidak dimuliakan oleh syarak. Maknanya kita nak berwuduk, dia datang nak minum air, kita boleh berwuduk tak, dan tak perlu tayamum. Lepas tu kalau dia mati, tak boleh biar dia mati. Orang yang meninggalkan solat. Selepas mendapat perintah daripada imam, pemimpin suruh, orang yang bertanggungjawab, pejabat agama suruh untuk solat, dia tak nak solat juga. Dan dia melambatkan solat itu, dan dia tidak solat itu sebab dia malas. Sebab dia ambil ringan. Contoh Zuhur, dia tak solat. Zuhur tak solat dalam waktu Zuhur, Zuhur tak solat dalam waktu Asar juga. Dah masuk Maghrib. Ketika itu dianggap sebagai dia meninggalkan waktu, dia telah meninggalkan solat Zuhur. Ketika itu kita sunat suruh dia bertaubat. Kalau dia bertaubat, kita tinggalkan sahaja. Kalau tidak bertaubat, maka dia bunuh secara had. Sebab had bagi orang yang, hudud bagi orang yang meninggalkan solat ialah dibunuh. Hukumnya masih Muslim, ditanam di kuburan orang Islam. Kalau dia berikrar solat itu wajib, maka jadi kafir. Yang kedua, orang yang tidak dihormati oleh syarak ialah zanil muhsan. Zanil muhsan ni apa? Seorang yang dah balik, ia berakal, yang merdeka, tapi berzina dengan orang lain. Ketika berzina tu dia juga sedang balik, sedang berakal dan sedang merdeka. Dia berzina dengan orang lain selepas dia bersetubuh dengan isterinya, ikut kemaluan depan. Dah bersetubuh, dapat dengan molek dah, dapat benda yang halal, pergi pula berzina dengan orang lain. Itu dipanggil zanil muhsan. Hukumnya dibunuh sampai mati. Tak, lelaki dengan perempuan sama, dibunuh sampai mati. Okey, kalau kita ada air, nak buat berwuduk, tiba-tiba datang zanil muhsan ni minta air kat kita. Kalau dia tak minum air, dia mati. Kita biar dia mati, kita berwuduk, tidak ada masalah. Yang ketiga, yang ketiga ialah al-murtad. Murtad ialah mereka yang sah talaknya. Orang yang sah talak ialah orang yang mukallaf, balik dah berakal dan juga ikhtiar, pilihan sendiri, bukan dipaksa. Itu. Jadi kalau seseorang tu mukallaf dan pilihan sendiri untuk murtad, seperti menghina Islam atau ada niat untuk jadi kafir tu menjadi kafir ketika itu juga, ataupun bercakap perkara-perkara yang menyebabkan kekufuran, buat satu perkara yang menyebabkan kekufuran, ketika itu jadi kafir, dan wajib kita mohon untuk dia bertaubat kembali kepada Islam. Kalau dia bertaubat, kita biarkan. Kalau tidak bertaubat, maka dibunuh dan dianggap sebagai kafir, ditanam di kuburan orang kafir. Jadi ketika mana kita nak berwuduk, datanglah orang murtad minta air, kita biar dia mati sebab dahaga, kita terus berwuduk, tidak ada masalah. Sebab dia manusia, tidak dimuliakan oleh syarak. Yang keempat perkara ataupun binatang, hayawan yang tidak dimuliakan oleh syarak ialah kafir harbi. Kafir yang tidak ada perjanjian damai dengan kita, yang memusuhi kita. Berbeza kafir zimmi, muahad dan juga mu'amman. Kafir harbi tidak dimuliakan oleh syarak. Yang kelima ialah anjing. Anjing yang akur, anjing yang gila, anjing yang memberi mudarat kepada kita, sekalipun ada manfaat dia bagi kepada kita. Anjing mudarat itu anjing yang menggigit kita, bising, anak nak tidur susah. Tu anjing yang memberi mudarat lah, sekalipun dengan suaranya. Walaupun dia ada memberi manfaat kepada kita pada beberapa sudut, kekal dianggap sebagai anjing yang gila, anjing yang memberi mudarat, kita boleh bunuh lah. Kalau dia datang minta air, anjing tu datang nak air, kita boleh biarkan dia mati sahaja. Tak perlu kita bagi air, kita berwuduk lah dengan air tu. Berbeza kalau anjing itu anjing yang memberi manfaat dan tidak gila, mana tidak menyusahkan orang lah, tidak gacau dengan suara dia, tidak menakutkan orang, tidak menggigit orang, dan dia juga memberi manfaat kepada orang, kepada manusia. Haram kita bunuh ketika itu. Ada anjing yang tidak ada mudarat, tidak ada manfaat, seperti anjing di Mesir. Dia tidak memberi mudarat, tidak memberi manfaat. Ketika itu khilaf sesama ulama kita. Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari sebut inna ghairu muhtaram, itu tidak dimuliakan oleh syarak, maka boleh dibunuh. Bukan wajib dibunuh, boleh dibunuh. Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar katanya mengatakan kedua itu, iaitu Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar mengatakan anjing yang tidak beri mudarat, tidak beri manfaat, anjing yang dimuliakan oleh syarak, maka haram dibunuh.
Yang keenam ialah babi. Babi sama ada comel tak comel, memberi manfaat ataupun tidak memberi manfaat, sunat kita bunuh. Kalau babi datang nak minta air, kita pula nak berwuduk, kita berwuduk sahaja, biarkan si anjing itu si babi itu mati. Selesai di situ. 3 perkara yang menyebabkan kita boleh bertayamum. Lepas ni insya-Allah kita akan masuk syarat-syarat yang mengharuskan untuk kita bertayamum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bye.